Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hadirin sejemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Tuan-tuan semua sihat no? Hari tu kita tak ada kuliah. Saya pergi Kuala Lumpur Ustaz tuan-tuan. Alhamdulillah malam ni kita dapat bertemu. Baik, kita berhenti di mana tuan-tuan? Muka surat 56. Kita tengok muka surat 56. 3 baris daripada atas. Okey. Baik, kita tengok 3 baris daripada atas. Dia sambung tentang ilmu tuan-tuan. Tentang huraian ilmu. InsyaAllah kita cuba habiskan sikit banyak tuan-tuan malam ni. Baik, jadi kita tengok, kita berada masih lagi tanda-tanda kiamat di dalam hadis Sayyidina Ali radhiyallahu an. Jadi kita tengok yang ke-24 tu, kita dah bincang lah, iaitu jadi sedikit alim ulama. Kita bincang lah, jadi alim ulama menjadi sedikit. Baik, kerana apa? Meninggal satu. Dan makin dekat kita dengan kiamat, maka makin kurang kita dengan ulama. Sebab bila sebut ulama ni tuan-tuan, dia bukan sekadar banyak ilmu, bukan sekadar pandai bercakap, ada channel YouTube, bukan. Dia juga dekat dengan Allah tuan-tuan. Sebab saya tak rujuk siapa-siapa lah tuan-tuan, tapi kadang-kadang kalau kita tengok YouTube sekarang, Facebook sekarang, banyak orang yang memang pandai bercakap, betul tak? Tapi hubungan dengan Allah macam mana, betul tak? Hubungan dengan manusia lagu mana. Kita tengok banyak orang yang pandai bercakap, banyak pandai dia bercakap macam ni. Saya tak mau merendahkan siapa-siapa tuan-tuan. Bukan kita nak merendahkan siapa-siapa, tapi nak ceritanya tuan-tuan, makin kita dekat dengan kiamat, bukan makin banyak ulama. Banyaklah orang cakap, followers ramai, betul tak kan? Yang ni tak betul, yang ni tak betul, ulama ni tak betul, betul tak? Macam-macam dia sebut. Tuan-tuan, bukanlah makna dia ulama. Orang boleh bercakap, betul tak? Sebab nak jadi ulama ni, pertama memang ilmu kena banyak. Nanti disebut ilmu apa yang kena banyak tu. Yang kedua, nak jadi ulama ni, dia kena ada ciri dia tu, yang Quran sebut, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ni ciri penting. Tidak, dia bukan ulama. Hanya sahaja yang takut pada Allah adalah para ulama, betul tak? Sebab tu kadang-kadang kita tengok orang yang sembang bab agama ni tuan-tuan, pandai sembang bab agama, tapi kita tengok dia pun macam tak ketuhan halal lah tuan-tuan. Kita tengok dari segi image, penampilan, kita tak nampak lah ciri-ciri ulama pada dia. Dari segi akhlaknya, cara bercakapnya. Jadi ulama ni tuan-tuan adalah orang yang kita akan sebut ilmu yang dia menguasai. Dan ciri penting dia tu, dia mesti takut pada Allah. Tu ciri dia. Bukan ciri dia pandai bercakap, banyak like, banyak followers, tidak menjadikan dia ulama. Mesti banyak ilmu dan mesti dia takutkan Allah Azza wa Jalla, barulah dia ulama. Baik. Jadi kita tengok ilmu apa tuan-tuan. Tiada dikatakan alim ulama melainkan segala orang yang tinggi segala pelajaran ilmu agama, iaitu daripada ilmu fiqah. Kita dah cerita dah. Nanti bawah ni dia detailkan lagi tentang urusan ibadah kita lah. Fiqah ni tuan-tuan merujuk kepada faham tuan-tuan. Fiqah, kefahaman agama. Ilmu tafsir, ini tafsir Al-Quran, ni pun kita dah sebut dah. Ilmu hadis kita pun dah sebut tentang ilmu hadis.
Baik, jadi bila kita mengaji tentang ilmu hadis tuan-tuan, banyak mengkaji, kita akan bersikap lapang dada tuan-tuan. Bukanlah makna bila kita sebut hadis dhaif tuan-tuan dia tak boleh amal. Kena ingat tuan-tuan. Memang ada sebahagian ulama tak terima hadis dhaif, ada bukan tak ada. Tapi ramai ulama yang terima hadis dhaif tuan-tuan. Antaranya Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Ahmad. Sampai Imam Ahmad dia pernah sebut hadis dhaif lebih dicintai daripada pandangan manusia. Sebab tu kita kalau lani duk tengok Facebook, tengok YouTube, ada ustaz kata hadis dhaif, ada YouTuber ni kata hadis dhaif. Bukan mana hina hadis tu tuan-tuan. Sebab hadis dhaif ni masih lagi diamalkan oleh para ulama, diterima, diamalkan. Cumanya kena ada beberapa syarat lah, janganlah terlalu dhaif. Kemudian jangan bercanggah dengan hadisnya lebih sahih. Kemudian dia ada pula penyokong dia daripada hadis yang lain. Sebab tu tuan-tuan boleh tengok macam kitab kitab Imam Munawi Al-Adhkar, banyak hadis dhaif dalam tu. Tapi kita amalkan tuan-tuan. Yang kita doa amal ni banyak. Kita baca doa yang doa macam kita baca doa makan, dia sebut dalam kitab Al-Azkar. Kita baca doa tidur, sebut dalam kitab Al-Azkar. Kemudian yang kita salam kan, kita sapu muka kan, sebut dalam kitab Al-Azkar. Yang tu yang kita amal banyak. Imam Nawawi sebut. Imam Nawawi ni ulama besar hadis. Ulama besar hadis. Jadi tuan-tuan, kita pendek kata tuan-tuan, kalau kita jumpa lah ni kan banyak dhaif lah hadis ni. Kalau hadis palsu kita sepakat. Hadis palsu tak boleh sebar. Betul tak? Tak boleh sebar. Tak boleh kita sebarkan pada masyarakat, dan itu adalah satu kesalahan yang berat tuan-tuan. Contoh, kalau ada siapa-siapa bagi tahu anak zina ni tak masuk syurga 7 keturunan, ini hadis palsu. Kita kena bagi tahu ni palsu. Walaupun saya tahu dulu-dulu ada orang percaya tuan-tuan. Dulu ada orang percaya. Siapa anak zina ni, dia tak masuk syurga, anak dia tak masuk syurga, cucu dia tak masuk syurga, 7 keturunan tak masuk. Ada hadis, waladuz zina la yadkhulul jannah ila sab'ati abna. Anak zina tak masuk syurga 7 keturunan. Hatta ada orang pun tanya saya, kampung kata memang ada orang bagi tahu anak zina ni tak masuk syurga. Yang tu memang palsu. Kalau ada orang agama baca, memang silap lah tuan-tuan. Kita kena sebut silap lah tuan-tuan. Silap, itu keliru tuan-tuan. Kesilapan. Yang tu tidak ada kompromi dalam hadis palsu. Kalau hadis dhaif ni tuan-tuan, banyak ruang lagi tuan-tuan yang kita boleh amalkan. Jadi kita janganlah resah sangat tuan-tuan. Kalau kita jumpa ada ustaz-ustaz muda hadis ni dhaif tuan-tuan, tenang tuan-tuan, relax. Tak ada apa, tenang. Dhaif ikut dia lah, pandangan ulama mana yang dia pegang. Tapi kita ada juga ulama sandaran kita. Baik tuan-tuan, kemudian ilmu tasawuf. Tasawuf pun kita bincang dah. Betul tak? Kita bincang dah tentang pembersihan diri. Kemudian kita tengok ilmu alat. Ilmu alat ni kalau dulu-dulu nak baca kitab lama, termasuk kitab ni ke, kitab Furu'ul Masail ke, Sabilal Muhtadin ke, Hidayatus Subyan ke, sebab dia terjemah Jawi tu, dia menurut kaedah nahwu saraf. Mana fa'il, mana maf'ulun bih, mana zarah, mana mudhafun ilaih, mana mubtada, mana khabar, mana mubtada muakhar, mana khabar muqaddam. Dia ikut kaedah tu. Jadi kalau kita pandai kaedah tu, kita boleh baca tu, dipanggil ilmu alat tu. Alat ni maksudnya alat yang digunakan untuk kita memahami hukum hakam, memahami kitab-kitab turas para ulama, tu panggil alat tu. Memahami Quran dan hadis, itu ilmu alat untuk kita faham benda yang kita nak sampaikan. Antaranya dia kata ilmu nahu tuan-tuan, kena pandai nahu. Salah nahu tuan-tuan lain makna dia. Saya bagi contoh ringkas, panjang ilmu nahu ni. Saya pun mengajar bahasa Arab tuan-tuan. Saya mengaji kat universiti pun memang bahasa Arab. Contoh ilmu nahu tuan-tuan, kalau saya baca daraba Muhammadun al-kalba, untuk baris tuan-tuan, tengok Muhammadun al-kalba. Muhammad, daraba tu pukul, Muhammad memukul anjing. Daraba Muhammadun al-kalba, Muhammad pukul anjing. Kalau tukar baris, daraba Muhammadan al-kalbu, anjing pukul Muhammad, ni terbalik. Tukar baris lain makna. Dia begitu tuan-tuan. Itulah kena ada ilmu nahu. Saraf ni pula, nahu ni dicerita tentang apa tuan-tuan? Ringkasnya, nahu ni dicerita tentang baris, tentang tengok perkataan Arab. Kan dia ada baris di belakang, baris depan, betul tak? Muhammadun, Muhammadin, Muhammadan. Nak cerita baris belakang ni kena ada ilmu nahu.
Sorof ni dia binaan perkataan tu. Wazan dia banyak main tentang wazan. Binaan kalau nahu hujung perkataan, kalau sorof daripada awal dan tengah, itu ilmu sorof. Terutama dia main tentang wazan lah tuan-tuan. Banyaklah nak cerita tentang wazan ni tuan-tuan. Wazan fi'il apa, sulasi mazidnya, rubai mazid dan sebagainya tuan-tuan. Baik tuan-tuan, tak apa. Kemudian ilmu balaghah. Ilmu balaghah ialah daripada ilmu ma'ani dan bayan dan badan. Ringkas saya sebut tuan-tuan. Ini pun termasuk dalam ilmu bahasa Arab. Sebab orang kadang-kadang bergaduh tuan-tuan. Padahal dia termasuk dalam ilmu balaghah. Dulu tuan-tuan, masa saya mengaji di universiti, ada beberapa orang kawan saya, dia pun ni bagus tuan-tuan, semangat untuk melawan golongan Wahabi tuan-tuan. Kita memang kalau golongan Wahabi, kita kena bertegas lah tuan-tuan. Terutama apabila dia jelas dia sebut tasawuf kita mengaji ni sesat contohnya lah. Ataupun dia sebut kita ikut mazhab ni apa, ikut mazhab patut ikut hadis. Dia mula merepek ke situ. Dia akan jadi huru-hara tuan-tuan. Sebab memahami hadis memang dia akan jadi khilaf tuan-tuan. Banyak saya boleh bagi contoh. Satu hadis ijtihad banyak. Siapa kata ikut hadis jangan ikut mazhab? Ini merepek tuan-tuan. Ini merepek. Itu yang saya beritahu. Merepek sungguh. Sebab dalam satu hadis pandangan ulama banyak. Saya bagi contoh tuan-tuan. Contoh. Kalau orang kata ikut hadis jangan ikut mazhab. Ini orang merepek tuan-tuan. Maaf bahasa tuan. Ini merepek sungguh. Itu je. Merepek dan bagi orang keliru tuan-tuan. Saya bagi satu hadis. Idza walagal kalb, banyak hadis tuan-tuan, tapi saya bagi satu hadisnya. Idza walagal kalbu ina ahadikum falyaghsilhu sab'a marat ulahum biturab atau ihdahum biturab. Apabila anjing jilat kita punya bekas, basuh 7 kali. Salah satu dengan air tanah. Dia 7 ni sekurang-kurangnya lah tuan-tuan, nak basuh 10 basuh lah. Tapi mesti 7. Salah satu dengan air tanah. Satu mesti air tanah. Ikut majoriti ulama takkan bersih kecuali buat lagu tu. Betul tak? Ikut mazhab Syafi'i, Hanafi dan Hambali dan Maliki. Tapi mazhab Maliki tak, dia tak anggap najis. Mazhab Maliki dia tak anggap najis terus. Walaupun ada hadis, mazhab Maliki tak ambil hadis tu terus. Tuan-tuan tengok, nampak satu hadis khilaf. Kenapa mazhab Maliki tak ambil? Kalau orang kata Imam Malik sesat, boleh luku kepala dia tuan-tuan. Imam Malik, tapi di Malaysia tak ada lah. Kita tak ada mazhab Maliki di Malaysia. Maliki di belah Afrika tuan-tuan, di belah Morocco tuan-tuan. Jangan haru birukan masyarakat. Ini harapan kita mana-mana ustaz. Jangan haru birukan masyarakat. Kalau tuan-tuan pergi di Morocco Maghribi, siapa mana-mana ustaz mengajak bercarah dengan Maliki, tendang. Bukan di Malaysia aja, hatta di Morocco tu. Sebab dia nak pelarasan tuan-tuan. Pelarasan supaya tak jadi haru tuan-tuan. Pelarasan tu penting. Pergi mana-mana negeri. Kalau mazhab Hanafi lah. Pelarasan tu tuan-tuan. Kenapa Imam Malik tak terima hadis ni? Bukan saja tolak hadis tu. Sebab Imam Malik kata kita boleh berburu dengan anjing, betul tak? Kalau anjing gigit binatang tu, dia tak makan, halal kita makan. Betul tak? Jadi takkanlah najis. Jadi Imam Malik kata hadis ni dia bukan dia tak terima, dia terima, tapi sunat je basuh tu. Sunat dia kata. Faham? Dia terima tapi sunat. Nampak? Hanafi dengan Syafi'i, mazhab kita lah, tak boleh mesti basuh dengan ni apa? Dia kata macam Maliki dia kata sunat. Sunat pasal apa? Sebab kalau betul-betul najis, takkanlah suruh mukallibin. Mukallibin ni maksudnya anjing yang dilatih tuan-tuan. Nah, binatang lain tak boleh, anjingnya boleh tuan-tuan. Yang dia boleh buat kerja lagu tu, tapi gigit kita kata pelanduk lah, mati kan. Tak ada kita sembelih mati, tapi dia tak makan. Jangan syarat dia tak makan sikit. Boleh makan. Kalau najis takkan boleh makan kot. Itu pandang Imam Malik. Dia kata bukan najis. Mazhab kita najis kena basuh 7 kali. Tuan-tuan, kalau mazhab Imam Ahmad pula, dia kata basuh ni hanya sunat juga. Dia kata petunjuk bagi Nabi. Dia sebab apa? Dalam memahami hadis ni, kata Imam Ahmad bin Hanbal, dia kata maksud Nabi basuh 7 kali, salah satu dengan air tanah. Ini sunat juga dia kata. Sunat saja. Dia panggil irsyadi saja. Dia bukan ta'abudi. Dia beza. Irsyadi dengan ta'abudi. Ta'abudi ni makna dia bila Allah Ta'ala perintah, kita kena buat lagu tu. Jangan banyak tanya. Kata Imam Ahmad, hadis ini menunjukkan nak ajak kita cara basuh tu. Cara basuh apa? Bekas yang kena jilat anjing, cara basuh. Kalau kita ada cara lain yang boleh hilangkan juga, tak apa. Ini cara Nabi ajak, irsyadi dia panggil. Sunat, kalau nak buat macam tu sunat. Contohnya tuan-tuan, cawan ni kena jilat dengan anjing. Kita basuh dengan klorok, bubuh sabun apa semua. Tuan-tuan, memang hilang air liur tu. Betul tak tuan-tuan? Tuan-tuan buah-buah makmal tengok pun tak ada tuan-tuan. Hilang semua.
Orang tak, tuan-tuan, basuh bersih-bersih, hilang terus ayak liur apa? Anjing tu. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi, kalau anjing jilat, kita basuh bersih lagu mana pun, tetap juga kena basuh 7 kali, salah satu dengan ayak tanah. Nampak tak? Sebab ini ta'abudi, ini perintah daripada Allah, kita terima. Mazhab Hambali kata tak, ni irsyadi. Tuan-tuan tengok, satu hadis ijtihad banyak. Tolonglah jangan kita merepek masyarakat. Kita bagi haru masyarakat. Betul tak? Kadang-kadang ustaz-ustaz muda dia semangat. Betul tak kan? Semangat. Kadang-kadang semangat dia. Kadang-kadang itu juga kena tengok. Kita panggil mafsadah dan mudarrah. Betul tak? Kita kena tengok. Benda kita buat ni banyak bawa kacau ke bawa baik. Betul tak? Kalau bawa fitnah, ini benda yang haram kita bawa, walaupun kita sebut benda yang benar. Okey, contoh yang lain. Saya duduk di universiti dulu. Jadi kawan saya ni baguslah, satu gerakan untuk menentang golongan Wahabi. Tapi lama-lama saya kurang berkenan dengan mereka. Bukan masalah Wahabi tu, masalah mereka. Apa masalah mereka? Masalah mereka, mereka kata pula Tunku Roni Abdul Aziz pun Wahabi. Saya mula tak apa syok. Semangat tu bagus, tapi cara tu bagi betul. Betul tak? Kita nak betul, tuan-tuan. Kita tak mau, tuan-tuan. Tuan-tuan tengok, banyak golongan kan. Kenapa dia tak suka Zakir Naik? Sampai tuan-tuan tengok ada gerakan beberapa agak orang Hindu kan, dia pergi jumpa, dia tak setuju Zakir Naik kena hantar pulang ke India sebab dia Wahabi. Orang Hindu pun sebut lagu tu. Ini sebut sebab dia Wahabi. Tuan-tuan, istilah ni jadi mainan, tuan-tuan. Hatta masa di India, tuan-tuan tahu, ketika kebangkitan umat Islam nak halau British daripada India, India kata mana-mana yang menentang kerajaan British sebut, mana-mana yang menentang dia adalah Wahabi. Wahabi. Rusia waktu dia jajah Chechnya. Mana-mana mujahidin yang bangkit melawan, dia kata itu semua Wahabi. Kata, kami bukan bunuh orang Islam, kami bunuh Wahabi. La ilaha illallah. Dia jadi mainan, tuan-tuan. Ada satu orang tu, dia tak suka Tunku Roni Abdul Aziz. Ada kan? Saya bukan nak berpolitik, tuan-tuan, tapi saya nak cerita. Ini ustaz ngaji pondok juga, meninggal dah pun. Dia kata apa? Ini bukan saya nak politik, tuan-tuan, saya nak bagi contoh ya. Dan saya minta maaf, saya sebut ni bukan nak politik, nak bagi contoh saja. Dia sebut kita wajib, ni cerita dulu, tuan-tuan, tahun 2008 itu lama lah. Belum ada muafakat nasional lah, Perikatan Nasional. Dia ni tok guru pondok. Dia kata kita wajib sokong Datuk Seri Najib Razak sebab dia ahli sunnah wal jamaah. Kita tak boleh sokong Tunku Roni Abdul Aziz, dia Wahabi. Ada rakaman dia ada. Saya ingat di YouTube masih ada. Saya bukan nak politik, tuan, tapi saya nak bagi contoh bagaimana permainan istilah tu, tuan-tuan. Itu yang mula saya rasa macam something juga gerakan ni. Mesti kita perbaiki, tuan-tuan. Betul tak? Mesti kita perbaiki. Jangan, tuan-tuan, hatta contohnya mandi safar. Mufti semua dah tahun 1996, Mufti seluruh Malaysia dah kata benda itu bid'ah, tak boleh buat. Betul tak? Tiba-tiba ada ustaz kata boleh buat, siapa yang tak setuju dia Wahabi. Jangan buat haru. Jangan buat haru. Ini penting, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, saya nak cerita tentang ini bukan pasal apa. Kawan-kawan saya yang menentang Wahabi tu, dia kata Tunku Roni Abdul Aziz bukan sekadar Wahabi. Tuan Guru ni Abdul Aziz, akidah dia akidah Yahudi. Berat, tuan-tuan. Jadi saya jadi macam mana hampa ni? Nak lawan Wahabi tu bagus, tapi ini bukan cara. Betul tak? Dia jadi haru. Punca dia apa? Dia tak faham ilmu ni lah. Ni balaghah ni ada dalam Quran. Saya tak nafikan, tuan-tuan, kalau puak Wahabi yang ekstrim ni depa kata balaghah tak ada dalam Quran. Ni tuan-tuan layan, tuan-tuan. Ni mengarut, tuan-tuan. Ulama boleh kata majoriti ulama terima dalam Quran memang ada ilmu balaghah. Kita mengaji ilmu balaghah dalam Quran. Memang saya tak nafi. Wahabi ekstrim dia tolak. Pasal apa? Pasal bercanggah dengan dia. Nanti kita sebut tak mana bercanggah tu. Sebab tu depa akan nafikan tak ada balaghah. Ni pok-pok depa lah. Tunku Roni Abdul Aziz, ada video dia masih ada. Dia mengatakan dalam video dia, Allah bersela lendik di atas arash. Tuan-tuan makruf kan? Ini isu, tuan-tuan, dulu. Sela lendik ni macam tuan-tuan lah. Tuan-tuan, yang Tunku Roni Abdul Aziz sebut tu, tuan-tuan tak boleh terus kata ini akidah Yahudi, yang ni sesat, ini mujassim. Tuan-tuan, bahasa Arab tu dia ada balaghah ni. Penting ni supaya kita tak jadi haru. Balaghah ni, tuan-tuan, sebutan dia macam tu, makna dia lain. Itu balaghah. Saya bagi contoh, tuan-tuan.
Nanti kita nak hurai apa makna. Yang Tungguru Naik Abdul Aziz sebut tu, itu dia sebut makna harfiah tu. Makna harfiah tu, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Bukan akidah yang Tungguru Naik Abdul Aziz pegang, bukan. Tapi makna harfiah dia. Beza tu. Boleh tuan-tuan? Salah? Nanti kita sebut. Ilmu balaghah ni dia ada 3 tuan-tuan. 3 bahagian. Yang pertama dipanggil ilmu bayan. Ilmu bayan. Yang kedua dipanggil ilmu badi'. Yang ketiga dipanggil ilmu ma'ani. Ilmu bayan dalam tu ada banyak lah. Antaranya dia ada tashbih, dia ada isti'arah, dia ada kinayah, dia ada majaz. Majaz tu yang Tungguru Naik Abdul Aziz sebut tu. Bila orang tanya balik Tungguru Naik Abdul Aziz hurai balik menggunakan kaedah majaz. Makna dia yang Tungguru Naik Abdul Aziz sebut tu bukan akidah yang Tungguru Naik Abdul Aziz pegang begitu, tak. Rahimahullah, dia pegang itu terjemahan harfiah, yang dipegang makna majaz. Nanti kita sebut makna majaz dia apa. Tuan-tuan, dalam ilmu badi' pula dia ada 2, satu lafziyah, satu maknawiyah. Adanya apa? Jinas, adanya apa? Muqabalah, adanya tibaq. Kemudian dalam ilmu ma'ani pula dia ada uslub ikhbari, uslub insya'i dan sebagainya. Tuan-tuan, yang cerita Tungguru Abdul Aziz sebut tu, itu majaz. Majaz ni memang perkataan dia begitu, makna dia lain. Saya bagi contoh tuan-tuan. Ini contoh simple lah tuan-tuan. Majaz ni dalam bahasa Arab, tadi sebut tadi, dalam ilmu balaghah ni, majaz duduk di bawah ilmu bayan, di bawah tajuk majaz mursal. Di situ. Majaz mursal di situ. Dia ada 8 alaqah. Dia ada sababiyah, musababiyah, dia ada i'tibar makana, i'tibar ma yakun, dia ada mahaliyah, juz'iyah, kulliyah, haliyah. Ada 8 tuan-tuan. Contoh tuan, contoh. Ni kita bagi majaz bahasa Melayu lah tuan-tuan. Majaz bahasa Melayu. Contoh kita kata nak balik rumah ni, nak balik rumah nak masak nasi. Bahasa masak nasi, betul tak? Kita sebut masak nasi. Tapi masak nasi ke? Tuan-tuan, masak nasi jadi bubur lah. Itu bahasa yang Tungguru Naik Abdul Aziz sebut, itu makna huraian tu perkataan tu. Bukan maknanya difahami, bukan maknanya dipegang. Ini haru tuan-tuan. Saya tengok jadi haru tuan-tuan. Satu puak yang kononnya nak buat orang muda lah tuan-tuan, semangat nak lawan Wahabi ni. Satu lagi puak yang memang piang Wahabi ni. Haru tuan-tuan jadinya. Sebab tu saya nasihat setengah orang yang letak dalam grup buah nama Dr. Zulkifli Al-Bakri ni bapak Wahabi. Itu benci pula Wahabi Marzuki kan. Marzuki kan ini bapak Wahabi dalam. Come on lah, kita masyarakat apa ni? Kita nak buat masyarakat ke mana? Kita bincang substan dia. Dan ni saat saya jumpa ada orang tak mau politik dalam Wahabi semua. La ilaha illallah. Terjun dalam bidang dia, ada ilmu, kita jawab. Betul tak? Tunjuk akhlak. Bukan kita duduk main jauh lentar batu, kita duduk main apa? Grup keluarga pun kita nak pergi bubuh pasal Wahabi yang orang tak tahu apa. Jadi haru biru tuan-tuan. Benda khilafiyah pula ngaruk jadi tuan-tuan. Baik jadi tuan-tuan. Contohnya ni, kita bukan masak nasi, betul tak? Kita masak beras, betul tak? Contoh yang lain, cukur kepala. Cukur kepala ke cukur rambut? Cukur kepala, kupas dah kulit kepala ni. Itu majaz, tapi perkataan dia cukur kepala. Memang zahir dia macam tu. Memang Tungguru Naik Abdul Aziz sebut, Allah Ta'ala berselendik di atas arasy. Itu makna perkataan tu. Bukan makna, okey ni arasy, Allah duduk macam tu. Bukan. Makna yang kita pegang bukan itu. Tapi makna zahir. Hakikat dia hanya Allah yang tahu. Dia pergi ke situ. Kalau sebahagiannya dia takwil, Allah menguasai, boleh juga. Tapi ini sebahagiannya. Sebahagian ulama kebanyakannya begitu je. Hanya Allah yang tahu makna hakikat yang sebenar. Bukan menempatkan Allah atas arasy. Ini arasy zat Allah cokoh atas arasy. Bukan begitu. Banyaklah tuan-tuan potong kepala tuan-tuan. Bukan potong kepala, potong tengkuk. Betul tak kan? Kita kata pancung potong kepala. Hukum dia potong kepala. Bukan potong kepala, potong tengkuk. Betul tak? Sebut potong kepala. Kalau Arab ni lagi banyak tuan-tuan. Contoh yang lain mudah tuan-tuan. Saya bagi tahu kat tuan-tuan. Tuan-tuan tanya saya, Ustaz berapa harga kereta ni? Saya kata, saya tak ingat lah. Pergi kedai tu, tanya kat kedai tu. Tuan-tuan tanya kedai ke tanya orang dalam kedai? Tuan-tuan pun pergi kat kedai. Takkanlah macam tu punya teruk. Itulah bahasa mengaji. Semangat tu bagus, tapi berhati-hati. Baik tuan-tuan. Kemudian
Okey, kemudian ilmu makni bayan balik. Kemudian ilmu mantik. Mantik ni maksud dia kaedah berfikir tuan-tuan. Premis ilmu logik lah tuan-tuan. Kaedah kita pola pemikiran yang sebenar. Dia ilmu ni penting untuk kita berdebat tuan-tuan. Guna untuk berdebat. Berdebat ni banyak guna ni lah. Kalau peguam-peguam ni banyak memang terror lah buat ilmu mantik ni tuan-tuan. Maksud dia ilmu yang menyusun cara kita berfikir sehingga kita selamat daripada kesalahan berfikir. Orang yang pertama yang susun tuan-tuan adalah Aristotle tuan-tuan. Anak murid Plato, dia susun dengan sangat baik. Jadi dah ilmu mantik. Saya pun tak pandai sangat ilmu mantik ni tuan-tuan, tapi kalau di sekolah tu budak ambil STAM belajarlah asas ilmu mantik nah, asas cara berfikir dan cara kita bercakap dan susun perkataan. Ilmu logik ataupun namanya ilmu logik tuan-tuan. Kemudian ilmu lurah ni bahasa lah, terutama bila sebut lurah ni bahasa Arab lah, ilmu bahasa Arab. Dan lainnya, maka sanya pada masa sekarang ini segala anak kaum Islam tidak gemar mereka itu pada membanyakkan dan meninggikan segala ilmu tersebut. Pasal apa? Kerana menggunakan bagi masa mereka itu dengan mengusahakan segala kemegahan dan kelebihan dunia, maka jadilah sedikit alim ulama pada masa kita ini. Jadi tak banyak sangat yang menguasai. Kalau ada yang menguasai pun tuan-tuan, cukup dia dah kerja, dia pun tinggal tuan-tuan. Betul tak? Dia pun kerja, dia pun tinggal. Bila orang kata mainlah mengajak masjid, malas. Bukan pasal apa tuan-tuan, sebab nak main mengajak masjid. Saya ingat bukan saya semua ustaz tuan-tuan, bila nak main masjid dia tak boleh main macam tu ya. Betul tak? Baca dulu, takut silap. Baca dulu, takut silap, cek dulu, cek balik. Amanah tuan-tuan. Ustaz mana-mana ustaz pun tuan-tuan begitulah. Sebab tu kadang-kadang orang yang dah mengajak sekolah, bukan dia tak ada ilmu. Banyak je orang yang mengajak sekolah tak mengajak ilmu tu hebat, tapi nak mengajak tu lah dia duduk fikir. Nanti takut silap, betul tak? Aku cerita benda yang salah pada masyarakat, lagu mana? Kemudian nak semak sebelum main masjid, ada masa, betul tak? Nak semak dulu. Malam-malam ni kalau tak main kuliah, bolehlah keluar makan cakotiau ke, betul tak? Tidak, bila nak keluar. Semalam bini saya nak makan cakotiau, naiklah kereta. Bagan serai mana ada cakotiau sedap? Ada lah tapi tak apa sedap. Alat bungsu pun ada tapi semua boleh makan lah tuan-tuan. Tapi bukan cakotiau tuan-tuan. Saya tak tahu dia masak apa. Jadi naik kereta tuan-tuan, pergilah cakotiau Omar. Betul tak? Omar. Sampai tuan-tuan lepas isyak balik kuliah daripada di Kemunting semalam. Balik Kemunting, tuan-tuan pun tahu masjid yang dekat tol tu. Kat Air Putih kan masjid tu. Tuan-tuan keluar tu Kemunting, tuan-tuan ke kanan tu ada masjid jauh pada orang tu, masjid Air Putih. Jalan nak ke simpang tu kan. Balik masjid tu lah. Bagi cakap Cakotiau Mak, orang ramai. Saya pun fikir kat Sungai Duri ni ada ke Cakotiau? Ada ke Cakotiau sini? Ada kat mana? Oh, okey ke tak okey? Oh, Ustaz kau mana simpang ni tak apa. Makan dah semalam. Jadi saya pergi dah tak ada, saya menjalan pusing, saya tengok dekat Jawi tu, kan ada kereta yang warna-warni tu, kereta budak-budak naik tu. Ada kan? Sejam RM40 dia. Itu. Bukan 20 minit RM40. Saya pun bagilah anak bini naik tuan-tuan. naik sampai pukul 11. Pukul 11 baru balik, baru kosong Omar. Pukul 11. Pukul 11 baru kosong. Makan 2 pinggan, naiklah badan. Dah pukul 11 tuan-tuan. Betul Haji Rahim, malam jangan makan, betul. Itu petua Haji Rahim, malam jangan makan sihat. Betul Haji Rahim. Itu ya. Itu sebahagiannya kadang-kadang dia tak mau. Betul tak? Pasal tak mau, susah nak keluar lah, nak jalan, payah. Ramai saya jumpa ustaz tuan-tuan, ilmu banyak. Bukan mereka jahil, dia ilmu. Tapi gitulah, bila nak menyampaikan, ingat ada tanggungjawab dan sebagainya. Itu yang mereka kadang-kadang mereka tak mau ke depan. Baik tuan-tuan, kemudian kuranglah alim ulama pada masa ini. Yang ke-25, jadi banyak segala qari-qari, orang yang pandai baca Al-Quran. Kan banyak sekarang tuan-tuan kan. Tapi janganlah kita nampak orang pandai baca Quran kita anggap dia jahat. Jangan. Pandai baca Quran ni baguslah. Pandai baca Quran ni bagus. Tapi qari memang ramai. Ramai qari dengan YouTubernya, betul tak? Kawan ni mengajak lagu ni pasal orang suka. Sebab apa? Kerana dapat menarik dengan dia akan dunia apabila elok suara dan lagunya. Suara dia sedap, lagu dia sedap, maka orang pun akan tengok. Jadi ramailah orang yang nak jadi qari. Tuan-tuan boleh tengok saja di YouTube tuan-tuan, banyak qari tuan-tuan. Daripada banyak tempat tuan-tuan. Seluruh dunia, di Malaysia pun ramai.
Di Indonesia pun ramai, di negara Arab pun ramai, di belah Eropah pun ada ramai nak jadi qari. Qari ramai. Jadi akan datang ni tuan-tuan, makin dekat kiamat makin ramai, makin ramai, makin ramai dan makin ramai. Qari. Maksud qari ni dia tak faham, dia tak ada ilmu sangat, tapi dia pandai baca. Dia tak ada ilmu sangat tapi dia pandai baca Al-Quran, pandai main lagu lah. Yang ke-26, tapi tuan-tuan sunat baca Quran berlagu kita baca Quran berlagu lah. Nabi sebut zayyinul Quran bi aswatikum, cantikkanlah Al-Quran dengan suara kamu. Tadi saya tengok imam baca sedap, imam muda kot tu. Imam muda. Saya baca imam mana malam ni, suara sedap. Bila suara sedap tuan-tuan, kita dengar dia nikmat, betul tak? Kalau imam suara tak sedap, baca panjang, batuk. Betul tak? Tu yang batuk tak berhenti tu. Betul tak? Orang belakang dah lah tak sedap, baca panjang pula tu. Orang mula tuan-tuan. Saya ingat dulu saya jadi imam di Ampang dulu, suara saya tak sedap sangat. Saya punya kawan tu sedap. Kawan saya tu memang sedap. Orang Boyan tuan-tuan. Tapi dapat rakyat Malaysia lah. Dia wakil Malaysia tu, lawan di Arab. 20 juzuk. Dia hafal 30 juzuk tuan-tuan. Dia suruh saya buka Quran mana-mana, try semua boleh. Hebat budak dia. Dia kata buka Quran, tanya je ayat mana. Saya buka, tanya, semua dia boleh baca. Kagum saya tuan-tuan. Malah dia jadi wakil Malaysia 20 juzuk. 30 juzuk dah ada wakil, dia ambil 20 juzuk. Dia baca 20 juzuk tu tak sangkut langsung. Lawan di belah mana lah, belah Dubai ke, belah macam tu lah, belah Arab dia lawan. Tak sangkut langsung, dia baca okey. Tapi dia kalah sebab ialah cara kita baca ni kadang-kadang Melayu tu ada, betul tak kan? Sebut-sebut Melayu tu yang dia kalah tu. Dia kalau jadi imam baca panjang, orang tak batuk. Kalau saya panjang sikit, orang batuk. Saya tahu dah depa kata apa, dah lah tak sedap baca panjang pula tu. Ni tuan-tuan orang. Jadi cuba, tak apalah tuan, suara sedap kat sedap ni, yang penting kita cuba baca sebaik mungkin. Betul tak? Kita cubalah buatlah lagu apa yang kita boleh. Jangan kita baca statik macam tu. Kita cuba buat lagu sikit lah. Lagu apa yang kita boleh. Cuma kalau boleh janganlah baca ikut lagu Hindustan. Kalau boleh lah. Saya tahu ada ustaz yang baca lagu tu. Betul tak? Kalau boleh elakkan laju Hindustan. Lagu apa lagi? Banyak orang baca ikut lagu lah ni. Lagu Jawa, ada yang baca macam Jawa pun ada tuan-tuan. Dia buat lagu Jawa tuan-tuan. Kalau boleh Quran dengan lagu, jangan dengan lagu-lagu yang kita kata lagu-lagu yang fasik tuan-tuan. Lagu yang tak elok. Kalau boleh baca lagu yang standard lah, Nahawan ke, Hijaz ke, Ros ke, Bayati ke, macam tu lah. Itu okey lah. Kemudian yang ke-26, jadi sedikit alim ulama fiqah. Fiqah ni tadi disebut dah. Dia nak detailkan lagi. Apa itu fiqah? Maka tidak dinamakan alim fiqah melainkan orang yang dapat faham daripada 4 robok. Robok ni bahagian lah. 4 bahagian. 1/4 daripada ilmu fiqah. Dia kena menguasai 4 bidang ilmu fiqah ni. Tidak, dia bukan alim ilmu fiqah. 4 dia ni dia kena pandai. Yang pertama apa? Robok ibadah. 1/4 yang pertama ibadah. Iaitu dimulai ataupun tuan-tuan disebut sebagai fiqhul ibadah. Fiqh memahami cara beribadah. Iaitu dimulai daripada kitab yang dibicarakan daripada hukum air yang suci, yang menyucikan daripada hadis dan najis. Hadas ni bukan hadis, hadas. Hadas. Apa beza hadas dan najis tuan-tuan? Hingga rubuk okey. Hadas ni tuan-tuan, kita ada hadas besar dan hadas kecil. Hadas ni dia secara hukum saja, kita tak nampak. Betul tak? Kalau hadas besar, orang hadas besar contoh, tak kisah dia buat apalah. Sama ada keluar mani ke, jima ke tuan-tuan, haid nifas, kita bukan nampak. Betul tak? Hadas ni benda bukan nampak, dia hukum tuan-tuan. Atau hadas kecil. Mana kita tahu hadas kecil ni maksudnya tak ada uduk lah. Tak ada uduk tu hadas kecil. Kalau hadas besar ni, kalau gitulah keluar mani dan sebagainya, tu hadas besar. Orang bukan nampak hadas, dia hukum saja. Hukum. Kalau orang tak ambil semayang, dia semayang, orang bukan tahu. Tapi kalau najis orang semayang, tek cicak belakang dia, kita nampak. Itu najis, kita nampak. Hadas ni dari segi hukum lah tuan-tuan. Kena suci badan daripada hadas tuan-tuan. Hadas kecil dan hadas besar. Hinggalah najis, hingga robok. Jadi bab najis pun kena tahu. Dia ada najis, kalau kita ulama kita bahagi, dia ada najis apa? Najis mukhaffafah, mutawassitah dengan mughalazah. Ini pegangan kita tuan-tuan. Kalau ada ustaz lain sebut cerita lah ni, kadang-kadang bukan apa tuan-tuan. Ada sebagai ustaz ni bukanlah ikut dia bukan ikut aliran Wahabi pun, tapi kadang-kadang dia tersilap. Sebab di universiti mengaji, semua mengaji 4 mazhab. Semua universiti mengaji 4 mazhab. Kadang-kadang dia tersilap.
Sebab tu kadang-kadang jangan cepat sangat. Kadang-kadang ada orang semangat ni tengok ustaz silap. Wah, Wahabi. Dia terus Wahabi terus. Jangan. Saya pernah tengok dalam TV seorang ustaz kata siapa sembelih ayam, sembelih binatang tak baca bismillah tak boleh makan. Padahal dalam mazhab kita tak. Betul tak? Mazhab kita baca bismillah sunat. Yang wajib baca bismillah mazhab apa? Mazhab Hambali. Tapi kalau ikut majoriti tak wajib, sunat ya. Tapi ustaz tu Wahabi, bukan Wahabi, dia silap. Seorang kawan saya bukan Wahabi pun. Silap. Dia bagi tahu siapa yang tinggal tahiyat awal batal sembahyang. Tinggal tahiyat awal batal sembahyang. Saya bagi tahu dia pun tinggal tahiyat awal tak batal. Tak batal. Sebab sunat Ahmad. Kawan saya kata batal. Jemaah bagi tahu dia berkata kat Ustaz Kusam kata tak batal. Kawan saya jumpa saya. Woi, hantau tak tinggal tahiyat awal batal. Tuan-tuan kenal kot. Saya tuan kenal. Dia pernah yang mengajak saat tuan-tuan panggil dia. Dia kata hantau tak ni tinggal tahiyat awal batal. Saya pun diam lah tuan-tuan. Dia keliru. Yang kata memang ada pandangan tinggal tahiyat awal batal, iaitu pandangan mazhab Hambali juga. Kadang memang tersilap. Kadang saya pun tersilap. Kadang-kadang kita tersilap sebab dulu kat universiti ngaji 4 mazhab. Kita nak masuk exam, kita hafal semua. Takut kadang-kadang hak mazhab Syafi'i kita terlupa. Itu yang kena detail tu. Boleh tu? Macam baru hari itulah yang Haji Rahim. Sebut Haji Rahim tu kan. Yang apa, binatang yang nazak nak mati boleh bunuh ke tak boleh bunuh? Betul tak yang dah nak mati? Saya bila orang tanya, saya kata boleh lah. Sebab memang yang saya ingat saya dalam banyak juga pandangan mazhab kata boleh. Rupanya dalam mazhab Syafi'i tak boleh. Tak boleh. Kucing tu teruk lagu mana pun tak boleh bunuh. Dia gitu pegang. Bukanlah jumhur mazhab Syafi'i. Ada lebih kurang sebahagian ulama dalam mazhab Syafi'i berpandangan kucing tu kalau tu katakanlah mulut dah pecah tak boleh makan. Tidak kan? Hidup dia mungkin lagi beberapa hari dia pun mati pasal tak boleh makan. Kalau ikut majoriti ulama ni tak ikut, bukan majoriti ulama, sebahagian di kalangan mazhab Syafi'i kata tak boleh. Tanya macam Ibnu Hajar Al-Haythami dan sebagainya, Khatib Asy-Syarbini, dia kata tak boleh. Tapi bila saya sebut, saya bagi pandangan jumhur tersilap tuan-tuan. Tapi ala kulli hal dalam isu ni tak apa. Dia tak jadi talfiq. Talfiq ni apa tuan-tuan? Isu ni tak apa. Sebab tu Haji Rahim pegang pandangan boleh. Memang boleh pun. Talfiq ni tuan-tuan ambil uduk mazhab lain, batal pegang mazhab lain. Itu talfiq. Talfiq ni yang tak boleh ni. Sebab tu kita kebanyakan kita tak sebut cerita 4 mazhab, takut jadi talfiq. Tuan-tuan ambil uduk cara Imam Syafi'i, sentuh perempuan tuan-tuan kata tak batal. Nampak? Jadi semua contoh, tuan-tuan ambil uduk macam mazhab Syafi'i. Bila sentuh perempuan tuan-tuan pegang mazhab Maliki contoh. Mazhab Maliki tak batal sentuh perempuan. Maliki tak batal, Hambali tak batal, Hanafi tak batal. Tuan-tuan niat bila sentuh perempuan, okey aku pegang mazhab Maliki lah. Tapi Imam Malik pun kata sembahyang uduk kita batal. Pasal apa? Mazhab ambil uduk, kita tak basuh semua kepala. Mazhab Maliki dia satu kepala. Dia sapu satu kepala. Imam Maliki kata batal lah sembahyang uduk pasal tak basuh satu kepala. Imam Syafi'i kata batal pasal sentuh perempuan. Nampak tak? Kita kata nak kata ikut Syafi'i pun dah tak boleh dah, batal. Sentuh perempuan. Nak kata ikut Maliki pun basuh sikit, nampak? Ataupun kita kata tak apalah, kalau macam tu ikut Hanafi lah. Hanafi pula. Dia ikut kasat pertama, dia tak boleh tukar-tukar. Kasat. Katakan dia Hanafi. Tapi Imam Hanafi pun kata batal lah. Pasal apa? Imam mazhab Hanafi ambil wuduk wajib gosok. Wajib. Gosok tu wajib. Kita ambil wuduk tak gosok. Betul tak? Ambil. Sebab mazhab Syafi'i gosok sunat. Bukan wajib. Bila kita ambil wuduk cara mazhab Syafi'i, sentuh orang perempuan, aku pegang mazhab Hanafi. Imam Hanafi kata batal lah. Hantar gosok tadi ambil wuduk. Imam Syafi'i lagi batal lah sentuh orang perempuan. Ini kata talfiq. Dia jadi haru tuan-tuan. Kemudian macam isu tadi yang kata bunuh binatang, dia tak ada talfiq itu. Itu tak ada masalah. Dia tak ada isu talfiq di situ. Kemudian yang contoh yang lain, kita kata okeylah pegang mazhab Hambali pula lah. Hambali pun tak batal juga. Tapi mazhab Hambali pun kata batal lah. Pasal apa? Mazhab Hambali ambil sembahyang wajib bismillah. Wajib tuan-tuan, tidak batal. Wajib bismillah. Wajib bismillah, wajib basuh tangan, wajib kumur, semua wajib. Tak buat batal. Tuan-tuan, sebab tu ambil wuduk bagi semua sah. Betul tak? Sapu kepala janganlah macam ni ya. Sunat satu kepala kan. Cumanya tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi Mekah dulu, bila tawaf, sentuh perempuan ke tak sentuh? Masa tawaf tu. Jadi tak sentuh tu. Imam, tersentuh tu. Tersentuh tak? Pak Ngah pergi? Tak pergi. Tersentuh tak? Tak. Kak, orang perempuan, tuan-tuan terberetuh ke tak? Orang perempuan masa tawaf tu. Kaki pun sama kaki. Tersentuh kaki. Betul tuan-tuan macam mana? Batal ke tak batal?
Tuan-tuan nak ambil semayang penat tuan-tuan. Kena haji orang ramai. Tuan-tuan ambil air wuduk. Tukar mazhab ke macam mana? Tukar mazhab betul tukar? Dia ikut mutawih bagi tahu. Sebagai mutawih ni yang ajar lah kan. Dia kata tukar mazhab betul tak? Ambil wuduk mazhab Hanafi. Ada yang kata ambil Hanbali. Ada yang kata ni, saya lebih setuju dengan pandangan meninggal dia pun Ustaz Bakak. Kenapa Ustaz Bakak? Ustaz Bakak kan yang duduk di Krian meninggal dia pun dia Ustaz Bakak. Yang sebenarnya tak perlu tukar mazhab pun. Tak payah. Tuan-tuan ambil macam kita ambil mazhab Syafi'i. Ada 6 rukun kan? Betul tak? Niat, basuh muka, tangan, sapu kepala, kaki, tertib, selesai. Ikut mazhab. Habis tu kalau tersentuh macam mana? Yang tersentuh tu bukan sengaja. Bukan senang-senang. Itu umumul balwa. Sebahagian orang disuruh tukar mazhab ada. Sebahagian ustaz tabur haji disuruh tukar mazhab ada. Saya ada kawan saya ustaz tabur haji disuruh tukar mazhab. Bukan saya kata dia salah. Bukan salah. Tapi nak cerita kalau ikut mazhab Syafi'i tak perlu tukar. Tak perlu pun. Ambil macam kita. Habis tu tak batal ke? Tak batal. Sebab dia umumul balwa ni perkara yang susah, yang sukar dielakkan. Perkara yang sukar sangat dielakkan. Contoh tuan-tuan buka dalam kitab fiqh dulu-dulu tuan-tuan. Dulu-dulu sebab tawaf kan makin lama makin ramai tuan-tuan sekarang ni. Dulu-dulu di Kaabah tu, cerita 200 tahun 300 tahun lepas tuan-tuan, dia banyak tek merpati. Dulu bukan sekarang orang cuci. Dulu tek merpati banyak. Penuh. Masa tawaf bila pijak najis, dia kena basuh. Batal tuan-tuan tawaf. Sebab tawaf ni dia kena ada wuduk dan bersih badan. Badan ni kena bersih, tak boleh ada najis. Tuan-tuan buka dalam kitab fiqh mana-mana, Sabilal Muhtadin ke Hidayatul Sibyan ke tuan-tuan, dia akan sebut Munatul Musalli ke. Kalau kita tawaf Mutlaqal Badrain ke yang kita duduk mengaji kan. Kalau masa tawaf tu terpijak taik merpati, kalau ikutkan batal tawaf. Tapi disebabkan zaman tu tek merpati banyak, memang susah nak elak. Pijak tek merpati pun dimaafkan. Memang najis tapi umumul balwa. Sekarang ni tuan-tuan pergi sana nak tawaf tak sentuh perempuan ni dah masuk umumul balwa. Jadi tak perlu susah hati. Betul tak? Macam biasa. Nah. Oh insya-Allah tuan-tuan. Saya habiskan sikit tuan-tuan. Boleh kono sikit-sikit Baik tuan-tuan. Kemudian mulalah fiqh ibadah daripada ilmu fiqh yang pertama ibadah iaitu mulai daripada bab air, hukum air sampailah hadas, najis hinggalah rubuk yang kedua. Yang kedua apa? Iaitulah kita yang bicarakan hukum jual beli, yakni muamalat tuan-tuan. Yang panjanglah cerita bab muamalat ni, bab ribanya, bab riba al-fadlunya, nasiahnya, bab syarikahnya, bab ar-rahnunya, gadaian, bab jual belinya, apa syarat barang jual belinya, panjang tuan-tuan. Yang ketiga iaitu kita yang dibicarakan hukum nikah, kita panggil munakahat kan. Bab hukum nikah, siapa yang boleh jadi walinya, apakah talak macam mana, bila dah ta'liq isteri boleh tarik balik ke tak boleh tarik ke, talak 3 jatuh 3 ke jatuh 1 ke, macam mana, jatuh 3 mahkamah dah putus macam mana, jatuh talak 3 kalau di negara Arab banyak pegang fatwa jatuh 1. Hatta di Mesir pun kalau tak silap lah dia pegang fatwa 3 jatuh 1. Di Malaysia ni kalau talak 3 jatuh 3. Kecuali ada satu negeri jauh di sana. Nun jauh. Perlis tuan-tuan. Darul Sunnah. Sana 3 jatuh 1. Tapi lah ni orang sayang Perlis tuan-tuan. Pasti orang sayang Perlis. Siapa nak kahwin pergi Perlis. Orang perempuan marah Perlis tuan-tuan. Dan ni orang lelaki tuan-tuan. Dia tak tengok lah Wahabi tak Wahabi tuan. Dia kira apa? Dia sayang Perlis. Ramai sayang Perlis. Banyak orang kaya-kaya nak menikah dia pergi Perlis. Tak payah pergi Thailand lah. Pasal Perlis punya pandangan, kalau pergi Thailand pulangan pelacur balik tak ada apa ni pergi menikah kena denda. Mana boleh? Betul tak kan? Itu pegangan tu. Patutnya yang pergi Perlis menikah kita bagi dah duit ke apa ke? Betul tak? Ini yang pergi tuan-tuan pergi sana nak layan pelacur ni senang tuan-tuan. Mana ada jabatan agama? Betul tak? Sana pelacur muda-muda tuan-tuan. 18, 19, 20 tuan-tuan. Muda-muda. Kalau ada kawan duk pergi tu tuan-tuan, kita pun pelik tuan-tuan, buat apa kat sana. Memang kalau tuan-tuan tanya kawan-kawan tuan-tuan, orang Patani, saya jumpa orang Patani, siapa pergi sana dia tidur hotel orang pandang lain tu. Dia hotel tu memang lubuk maksiat lah tuan-tuan kawasan tu. Bukan kata Pak Arab pun tuan-tuan, Pak Arab turun kapal terbang ni ambil dah ni. Dia suka orang Asia kecil-kecil ni. Baik. Jadi tuan-tuan, Perlis punya pandangan, kalau siapa yang ada kemampuan pergi sana dia cek. Okey, gaji berapa? Contohnya lah. Okey, pendapatan 10,000.
Isteri pun bekerja, anak pun semua dah besar. Okey, yang ni layak kahwin. Kahwin kat Perlis. Isteri kena minta, tak payah minta kebenaran isteri. Orang tu ramai orang lelaki sayang Perlis sekarang tuan-tuan. Dan ni gerakan apa? Feminis, gerakan perempuan. Orang marah sungguh lah tuan-tuan. Perlis di sana tuan-tuan memang 3 jatuh 1. Dia pegang kebanyakan di negara Arab tuan-tuan. Pandangan di negara Arab itu dia pegang. Ada satu kes orang dia bercerai di Kuala Lumpur, dia talak bini dia 3, bagi 3, dan dia rujuk di Kuala Lumpur sebab seluruh Malaysia ni 3 jatuh 3. Pandangan majoriti lah. Jadi dia rujuk pada mahkamah, hakim ketuk 3 jatuh 3. Tuan-tuan tahulah 3 jatuh 3 tak boleh nikah dah. Dia kena apa? Cina buta kan. Melayu buat kerja, Cina yang kena. Kena Cina buta pula tuan-tuan. Betul dah. Kena Cina buta. Cina buta ni dilaknat tuan-tuan. Dosa besar Cina buta ni. Maksud dia tak perlulah Cina buta, haram. Maksud dia perempuan tu Cina buta ni haram tuan-tuan. Jangan buat, haram, dosa besar. Perempuan tu kena nikah lelaki lain dan kena bersetubuh, cerai habis dah baru boleh kahwin balik. Betul tak? Baru boleh kahwin balik. Jadi dia Kuala Lumpur putuskan, hakim mahkamah putuskan macam tu. Yang bini dia menyesai, bini dia sayang laki dia pun menyesai. Marah sangat, betul tak kan? Marah sangat, bagi 3 lah senang. Maka pergilah Perlis, pelan-pelan naik kereta pergilah berdua. Sampai di Perlis, Perlis tanya, sana dah putus ke belum hak hukum? Dia kata ya, hakim sana dah putus, 3 jatuh 3. Maka Perlis kata, kalau hakim apa? Hukmul qadi yarfa'ul khilaf. Hukum yang ditetapkan oleh hakim qadi menghilangkan segala khilaf. Makna dia apa? Tak boleh buat apa. Habis. Lain kali macam mana? Dah cerai talak 3, cepat-cepat pecut pergi Perlis. Begitulah tuan-tuan. Tapi saya tak kata sesat, memang ada fatwa ulama begitu lah. Memang ada fatwa ulama begitu. Baik tuan-tuan, bab kahwin hingga keempat, jenayah panjang tuan. Kita berhenti yang keempat lah kitab jenayah tu. Dah. Panjang sampai ke bawah. Yang keempat, kita berhenti yang keempat. Jadi tuan-tuan, cukup sekadar tu. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan dan sebagainya. Mudah-mudahan kita semua mendapat keampunan daripada Allah Azza wa Jalla. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم سائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا بعد تفرقا معصوما ولا تجعل منا شقيا ولا محروما ولا مترودا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين.